Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Para pembentang, para juri dan seterusnya hadirin yang berada di ruangan pembentangan. Selamat datang ke pembentangan sesi selari 5, Konvensyen Penyelidikan Komuniti Pembelajaran Profesional dan Inovasi Pendidikan Program Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia kali ketiga tahun 2023, Kompi 32023. Pada pagi ini, kita akan mendengar perkongsian ilmu yang akan dibentangkan oleh para akademik berdasarkan tajuk-tajuk yang telah dipilih. Sebanyak 3 kumpulan akan membuat pembentangan pada hari ini, iaitu Dr. Siti Rohana binti Saleh daripada Kolej Vocational Kuala Kangsar Perak, Nurul Syazwani binti Omar daripada Kolej Matrikulasi Pulau Pinang dan seterusnya Chin Hak Chun daripada Kolej Matrikulasi Kedah. Pembentangan hari ini akan dijurikan oleh Profesor Madya Dr. Fariza Putih Behak, Ketua Juri Penyelidikan Fakulti Pengajian Bahasa Utama Universiti Sains Islam Malaysia. Juri yang kedua, Profesor Madya Dr. Nur Sazai binti Mat Saad, Deputy Dean Academic and International Universiti Sains Islam Malaysia. Para pembentang dan hadirin sekalian, di sini akan dinyatakan syarat-syarat bagi sesi pembentangan kali ini. Setiap pembentang akan diberikan masa 10 minit. Loceng pertama akan dibunyikan sebanyak 1 kali pada minit yang ke-8. Loceng kedua akan dibunyikan sebanyak 2 kali pada minit yang ke-10. 5 minit diberikan untuk sesi soal jawab. Loceng seterusnya akan dibunyikan sebanyak 1 kali sebagai tanda minit ke-5 telah tamat. Semua peserta pembentangan dikehendaki berada di dalam bilik sehingga tamat semua kumpulan membuat pembentangan. Hadirin sekalian, masa yang dinantikan telah tiba untuk kita sama-sama mendengar dan menakul apa yang akan disampaikan sebentar nanti oleh para pembentang bagi kategori penyelidikan. Untuk itu, sesi pembentangan akan dimulakan dengan menjemput pembentang yang pertama, iaitu Dr. Siti Rohana binti Saleh daripada Kolej Vocational Kuala Kangsar Perak dengan tajuk kajian Pendekatan Teknik Tumis Membantu Penerapan Nilai Murni dalam Kalangan Kanak-kanak Prasekolah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Siti Rohana Saleh, guru prasekolah. Saya dari Kolej Vocational Kuala Kangsar. Saya akan cuba berkongsi pengalaman saya sebagai guru prasekolah untuk satu kajian tindakan bertajuk Pendekatan Teknik Tumis dalam membantu penerapan nilai murni dalam kalangan kanak-kanak prasekolah. Okey, sebagai guru prasekolah, matlamat dalam kurikulum yang saya dan kawan-kawan saya dalam prasekolah lah kuasai ialah dalam KSPK ataupun kurikulum standard prasekolah kebangsaan, di mana salah satu objektif ataupun matlamat utamanya adalah untuk memberi peluang kanak-kanak untuk bersosialisasi dan berkomunikasi. Bagi mencapai hasrat tersebut, guru perlulah kreatif untuk mempelbagaikan kaedah PDP atau pengajaran dan bila kanak-kanak ni, kita tahu kanak-kanak ni dia suka benda yang ceria, seronok, bermain. Itu sinonim dengan kanak-kanak lah. Oleh itu saya telah memilih satu pendekatan nyanyian ataupun didik hibur untuk membantu macam mana nak mencapai objektif matlamat tadi tu, bersosialisasi dan komunikasi. Dalam sesi acak tamu tadi yang kita oleh Dr. Ros tadi, dia ada sebut tentang nilai murni. Nilai murni, adab, sosial dan sebagainya, dan sebenarnya kajian saya memfokus ke arah perkara yang sama, matlamat yang sama, ke arah kita. Kalau dalam pendidikan di sekolah, kita fokus pada anak bijak, anak baik lagi cerdik, ABC. Okey? So kita tengok sebenarnya fun learning atau didik hibur ni adalah satu pendekatan dalam pembelajaran abad 21. So saya memilih kaedah ini kerana saya rasa sesuailah dengan kanak-kanak yang sebenarnya pada awal tahun isunya kanak-kanak ni ada yang takut nak pergi sekolah. Berbagai persepsi dalam fikiran mereka tentang guru, kawan, persekitaran
sebab mereka ibu bapa, guru akan jadi ibu bapa kedua. So kalau cikgu awal-awal ke sekolah tu cikgu seorang yang garang, persepsi awal tu menyebabkan dia rasa tak seronok ke sekolah. Contoh macam satu kajian oleh Noli Jamil 2010 ni pun bersetuju. Dia kata amalan pembelajaran yang menyeronokkan harus dipupuk sejak awal prasekolah untuk menggalakkan kanak-kanak seronok dan cintakan sekolah. Sebab apa bila kanak-kanak cintakan sekolah, rasa sekolah tu selamat untuk dia dengan cikgu yang sesuai dengan sekitaran dia semua, dia akan rasa bersedia untuk belajar tu lebih cepat. Dan dalam kajian saya juga, saya fokus kepada kemarian sosial emosi. Apabila tadi saya sentuh balik Acak Tama tu sebab saya relate dengan kajian saya sebenarnya. Apabila dalam Acak Tama tadi pun ada sebut tentang kita kehilangan satu piece, missing piece. Ada satu missing piece yang hilang dalam pendidikan kita hari ini. Sebenarnya itulah nilai murni yang sebenarnya ada dalam prasekolah. Yang tanggungjawab dia besar dalam cikgu prasekolah. Mungkin orang ingat cikgu prasekolah tu ajar ABC, pandai nyanyi-nyanyi macam tu je kan. Tapi sebenarnya tanggungjawab besar sebab kita nak semaikan kemahiran-kemahiran nilai murni tu. Kita bermula dengan penguasaan sosial emosi dulu. Contohnya dalam kajian-kajian oleh The Bowman and Friends 2000, dia juga menyatakan dalam kemahiran sosial emosi ni, kanak-kanak pada awal tahun memerlukan untuk dia menjadi seorang yang berkeyakinan, boleh membina kemahiran sosial dengan kawan-kawan, mampu untuk melakukan tugasan dan cabaran, kebolehan untuk meluahkan emosi, boleh mendengar arahan, kebolehan memberi perhatian dan kebolehan menyelesaikan masalah. Bila kita tengok apa benda dalam matlamat dalam nak melahirkan kanak-kanak awal ni macam susahnya, macam orang dewasa pula kan. Tapi sebenarnya apabila perkara-perkara ini diperkenalkan semasa awal tahun, perkara-perkara inilah yang akan membawa mereka untuk menjadi kanak-kanak yang dihasratkan generasi akan datang tu dalam pengalaman saya sebagai guru prasekolah, saya dapati kali pertama kanak-kanak datang ke sekolah ni kita perlu terapkan kemahiran sosial emosi. Iaitu kemahiran sosial emosi ni kalau dalam kurikulum saya, kurikulum prasekolah, dia dalam tunjang keterampilan diri. Tunjang keterampilan diri ni dia fokus kepada bagaimana nak bagi kanak-kanak berkomunikasi dan bersosialisasi. Selaraslah dengan matlamat KSPK, kurikulum tadi tu. Dan saya telah cuba macam sebenarnya pada peringkat awal ada beberapa isu dalam pengurusan bilik darjah yang berlaku, iaitu contohnya kita nak suruh kanak-kanak beratur. Bukan mudah sebenarnya. Saya tengok kalau sekolah rendah, sekolah menengah pun kadang-kadang kita nak suruh beratur, susah. Kita tengok macam kita dah dewasa tengok beratur, dia beratur kan. Tapi bila kita nak mendidik kanak-kanak kecil beratur, sebenarnya satu benda yang susah. Nak mendidik mereka mengemas alatan semasa dah selesai aktiviti, nak suruh mereka duduk diam-diam, cikgu nak mula mengajar, itu semua adalah cabaran-cabaran awal guru prasekolah. Dan dalam saya punya kajian tindakan ni, saya menggunakan kaedah nyanyian untuk memastikan kanak-kanak tu dapat buat aktiviti apa yang cikgu suruh tu dengan cepat. Dia sebenarnya sebut dan ikut. Cikgu sebut, dia ikut terus. Saya namakan teknik tu adalah teknik tumis. Kenapa teknik tumis? Sekejap lagi saya akan cerita teknik tumis. Dalam teknik tumis ni, inilah antara isu-isu yang saya sebut tadi pada awal prasekolah. Kanak-kanak ni ada yang suka dikawal, terpaksa diberi arahan berulang kali, kadang-kadang tak fokus. Mereka 20 minit saja kalau kita bagi aktiviti untuk mendengar cikgu bercerita, 20 minit je mereka boleh fokus. Selebihnya mereka memang akan bangun, pergi usik kawan dan macam-macam lah. Mungkin ada orang rasa cikgu prasekolah senang je, ajar ABC je kan. Tapi yang duduk dalam tu, dia tahu macam mana cabaran dia Dan banyak lagi isu-isu lain yang berlaku pada awal tahun. Oleh itu saya telah memperkenalkan teknik tumis. Tumis sebenarnya saya adaptasi daripada teori oleh Daniel Goleman 1985 yang mana ia menekankan tentang kecerdasan emosi. Hari ini kita sibuk dengan kecerdasan IQ, kecerdasan intelek kan. Tapi sebenarnya kita lupa kecerdasan emosi. Sebenarnya dalam kita nak dalam kita nak memperkenalkan tadi tu nilai-nilai murni, kita kena perkenalkan dulu kecerdasan emosi pada kanak-kanak tu. Dalam teknik tumis tu saya telah adaptasi daripada teori kecerdasan emosi ni. Ada lima langkah-langkah kat sini. Iaitu pertamanya mengenal emosi sendiri dan orang lain, mengurus emosi dengan berkesan,
meningkat motivasi semasa pembelajaran, empati dalam pergaulan dan pengurusan, dan akhirnya kanak-kanak boleh bersosial. Maksud dia kat sini, sekiranya kanak-kanak tak melepasi step kedua, langkah kedua, ketiga, dia suka bersosial. Sebab apa? Yang atas tu pun tak selesai lagi. Dia datang sekolah, menangis-nangis, nak ikut mak balik dan sebagainya. Macam ni dia nak bersosial? So dia akan melalui perkara-perkara yang di atas dulu, baru dia boleh bila dia dah bermotivasi tu, dia dah sukalah, baru dia dah mula ada kesediaan untuk belajar. Okey. Sebenarnya bila ditanya, ada yang tanya saya tumis apa benda kan. Okey, so saya ringkaskan. T adalah tahu dan faham emosi. Maksud dia awal-awal tahun bila kanak-kanak datang tu, saya akan ajar tentang emosi dulu. Macam mana nak mengenal marah, sedih, gembira, kekeliru, muka-muka, memek muka. Dan di situ juga saya praktikkan. Tengok muka cikgu ni, muka marah ke muka sedih. Kalau cikgu tengah marah, korang nak buat lawak ke? Macam tu kan. So dia tahu, oh cikgu muka macam tengah marah. So dia orang pun akan behave. Dia akan jaga, dia orang sendiri, dia akan matang kat situ. Dengan latihan-latihan lah, okay, dengan aktiviti-aktiviti juga. Dan kita ada U adalah urus emosi, M motivasi, E empathy, S social. Semua ni saya jadikan lagu atau rhyme, lagu yang pendek je sebenarnya, sebab kanak-kanak dia tak boleh hafal panjang-panjang sangat, nanti dia dah kona-kona kan. So saya bagi lagu rhyme yang pendek je. Sebenarnya setiap istilah TUMS tu dia ada dia punya matlamat-matlamat yang saya nak capai. Contohnya macam untuk tahu dan faham emosi tu, kita nak ajar dia kemahiran kenal perasaan sendiri dan orang lain. Saya ada 2 lagu kat situ, duduk sedia dan kelasku bersih. Dan saya kaitkan dengan kurikulum prasekolah, di mana memang ada, bila saya buka kurikulum prasekolah, saya relatekan dengan kajian saya dan saya buat lagu, dan saya hasil dia punya objektif dia untuk mencapai itu. Okey, kita tengok satu contoh. Okey, lupa saya nak penyebutkan. Objektif saya dalam kajian tindakan ni adalah untuk nak tengok, nak lihat bagaimana kaedah nyanyian yang saya namakan teknik tumis ni boleh memberi kesan laku, dan macam mana teknik ni juga boleh membantu dari aspek nilai murni dan sasia. Okey, saya menggunakan orang sampel kanak-kanak yang saya kira bermasalah dalam ramai-ramai lah, satu kelas 25 orang secara pemerhatian. Dan untuk instrumen saya melihat secara senarai semak daripada manual kit yang saya ubah suai sikit daripada BPK tahun 2001, dan saya analisis secara deskriptif lah. Okey, ini adalah gambaran semasa kanak-kanak sedang, bila saya kata duduk sedia, rhyme ni macam ni je. Duduk sedia, duduk bersila, tangan atas perut. So dia orang semua datang, bila cikgu kata, okey cepat cikgu nak mula kelas, duduk sedia, dia orang datang, saya sebut duduk sedia, dia orang nyanyi, dia orang buat tangan atas perut. So dia orang pun duduk diam-diam kan. Kalau barisan cantik, sebelum ni saya nak suruh beratur 20 minit, kejar murid semua dan sebagainya, tapi bila saya sebut barisan cantik, saya ajar dulu lagu tu macam mana kan, macam mana nak buat. Bila saya sebut barisan cantik, dia orang pun terus, okey, barisan cantik, angkat tangan, luruskan barisan, kaki rapat, mulut tutup. So semua terus. So dia jadi macam ikut je order tu. So bila saya tengok, okeylah berkesan juga, so saya kena amalkan selalu. Sebab kalau cikgu tak konsisten, lama-lama dia hanyut jugalah. Okey, ni pun ada lagu-lagu lain ni tentang untuk motivasi, untuk ajak mereka berkumpul, untuk sesi bercerita, dan untuk ajar dia orang hulukan salam, bersalam. Okey, dapatan saya semula-mula saya perkenalkan teknik tumis ni, saya tengok pelajar yang 6 tadi tu ada seorang je yang bermasalah. Sebenarnya dia ada masalah lain juga, dia masyik nangis, jadi mak dia bawa dia datang sekolah lambat. So dia ada emosi sikit. So tapi selepas 2 bulan saya tengok pelajar-pelajar ni, bukan sebenarnya benda tu sekejap je, dalam 2 minggu dia dah kuasai. Cuma saya tengok selepas 2 bulan, bukan saya yang mengarah dia orang yang ingatkan cikgu. Cikgu, barisan cantik. Oh, okey, barisan cantik. So dia jadi macam lebih natural lah kat situ. Kanak-kanak dah berubah. So saya nampak kat sini nyanyian sangat, untuk teknik nyanyian ni sesuai lah untuk memperkenalkan kemahiran baru, termasuk untuk menerapkan nilai-nilai murni. Dan sebenarnya tanpa kita sedari, dengan lirik lagu tadi tu boleh memperlatihkan kanak-kanak tu untuk menguasai kemahiran sosial emosi. Dan juga kanak-kanak sebenarnya tidak langsung mempamerkan tingkah laku yang sesuai ikut arahan. Seperti yang tadilah, ada kelasku bersih, beratur. Dan bila mereka seronok, bermotivasi, sebenarnya benda-benda ni, inilah caranya untuk mengekalkan kemahiran baru, termasuk untuk nilai-nilai murni itu tadi. Dan dari aspek guru, saya rasa teknik ni membantu pengurusan kelas, membantu merancang pentaksiran. Saya boleh guna sepanjang tahun.
Dan kanak-kanak pun menjadi kreatif sebab ada satu lagu mereka yang cipta sendiri. Dia kata, cikgu, mari kita cipta lagu kelasku bersih pula. Tu sebab rhyme dia sama je dengan barisan cantik tadi tu. Mereka yang nak saya cipta dan mereka bagi idea. Okey, dan boleh mendisiplinkan kanak-kanak pada tahun. Dan untuk nilai murni kat sini saya tengok kanak-kanak pun seronok datang sekolah. Mereka pun enjoy tanpa tekanan, mudah faham, senang nak laksanakan. Dan kanak-kanak lebih bermotivasi, menilah empati, sosialisasi dan matlamat kurikulum yang asal tadi tercapai. Okey. Dan apa kajian ini sebenarnya relevan dengan Sekolah Transformasi 2025. Selaras juga dengan konsep anak bijak lagi cerdik yang disarankan oleh Kementerian Pendidikan dan juga untuk PAK 21. Okey, sekian, terima kasih. Penat. Kejap masa. Okey, terima kasih. Okay, thank you Doktor. Alright, itulah nak tanya, saya beberapa soalan. Yang pertama tu, apakah teknik kutipan data yang paling sesuai untuk kita dapatkan daripada pelajar prasekolah? Okey, sebenarnya untuk kanak-kanak, the best is pemerhatian lah sebab mereka tak boleh cakap betul-betul lagi, data tu macam boleh bias kan. Tapi dalam kajian ni saya buat pemerhatian. Maksud dia saya sediakan senarai semak tu, saya ambil daripada manual kit KPM yang untuk transisi ke tahun 1. Saya ubah supaya dia sesuai dengan saya punya kajian. So saya just tick. Saya tick je benda tu, saya nak tengok perubahan tu daripada minggu mula-mula tak pernah kenal lagi teknik tu sampai lebih kurang 2 minggu saya buat pemerhatian tu. So saya nampak memang ada perubahan. Murid yang menangis tu pun dia rasa maksud dia walaupun saya buat untuk 6 tapi sebenarnya the whole class tu dia effect. So bolehlah sesuai lah sebagai pemakaedah senarai semak dan pemerhatian lah. Jadi bagaimana dengan refleksi seorang guru? Adakah doktor pernah consider yang itu juga? Refleksi seorang guru maksud dia memang saya memang reflection lah, maksud your journal ada tak guna? Journal berkaitan ni? Tak ada. Setakat ni saya tak ada lagi journal yang bertulis yang publish. Okay. E-proceedings. Bukan jurnal tu. Okay, saya faham. So sepatutnya moving forward, Pak Doktor, you can explore another way of data collection is a journal. Catatan jurnal reflektif. Okey, saya tak buat yang tu. Tapi dalam prasekolah kita orang ada catatan anekdot. Yang tu lebih kurang sama. Yang itu boleh digunakan untuk data dan supaya data tu richer. Sebenarnya kalau tengok lagi yang lain-lain dalam pentaksiran dia orang ada macam-macam jenis lah. Cuma dalam ni saya cuma tunjuk yang tu je. Sebab nanti panjang lagi cerita dia. Ya, panjang. Memang ada dalam prasekolah ada pentaksiran yang pelbagai. Okay. So dalam ni kajian tindakan ni berapa gegelung doktor buat? Sebenarnya saya buat ni memanglah dia ada berjaya gagal. Yang berjaya gagal tu yang pelajar yang seorang tu. Sebab dia memang bermasalah sikit, dia tantrum. Bila dia datang tu dia memang mudi-mudi, macam dia persepsi dia negatif tentang sekolah. Sebenarnya bila saya tengok balik, saya tanya parent dia kenapa dia selalu datang menangis-nangis ni, macam tak nak, apa yang dia tak suka dengan sekolah sebab kawan lain semua okey. Rupanya mak dia bawa dia pergi, mak dia buka kedai makan malam-malam, balik lambat. So mak dia paksa dia pergi sekolah. So dia memang tak seronok lah, dia dah letih kan dengan tu. Tu je. So memang gelongan tu berlaku jugalah sebab nak memenuhi dia sampai dia dapat. Tu saya kira macam jadi lebih kurang 2 bulan baru dapat betul-betul yang cantik lah. Jadi ada tak langkah penambahbaikan yang kita kan ada 4 steps kan. So the last one is reflection. So dah habis ni, so ada reflection yang terakhir tu mesti ada satu langkah penambahbaikan terhadap kaedah TUMIS ni. Jadi what is the one that you have identified? Okay, sebenarnya saya sentiasa buat penambahbaikan sebab mungkin saya kata okeylah, bolehlah setakat ni lagu tu. Tapi mungkin penambahbaikan ni dari segi saya cuba fikir lagu lain pula. Bila saya nampak pelajar ni, budak kanak-kanak ni kalau bagi lagu dia lagi cepat. Dia cepat dapat. So saya cuba sekarang ni nak ajar suku kata pun saya buat lagu, nak ajar number saya buat lagu, nak kenakan hari-hari dalam seminggu. Saya macam kata tak apalah, biarlah orang kenal Cikgu Rohana ni semua kisah lagu, pembelajaran dia semua lagu je. Maksud dia saya murnikan dari segi saya ambil idea ni, semua PDP saya mula saya fokus kepada lagu lah supaya dia cepat dapat, cepat ingat lah. Macam tu lah. Okey, terima kasih Dr. Rohana. Berkenaan dengan lagu yang telah Dr. Rohana sediakan ini ya, memang ciptaan sendiri? Ya, cipta. Okey, baik. Yang pelajar cipta tu ada kaji tak apa yang dia ciptakan, apa yang dia ambil daripada
lagu doktor tu? Okey. Contoh saya ada lagu, saya perkenalkan lagu Barisan Cantik. Barisan cantik, angkat tangan, luruskan barisan, kaki rapat, mulut tutup. Tiba-tiba dalam duk nyanyi-nyanyi tu ada seorang pelajar lelaki, dia kata, "Cikgu, boleh tak, apa kata cikgu, kita buat lagu ni pula cikgu ni." Dia orang kan selalu suka turut color tumpah, lepas kelas sepah. Saya kata okey juga kan, sebab kelas kita ni cikgu tak terfikir yang kita kena buat juga benda tu. Tu dia bagi idea. Saya kata, wow, kamu pula yang nak ajar cikgu, bagus, kamu ni kreatif ni. Memang budak tu matang, saya tengok. Lepas tu saya kata nak reka macam mana? Reka yang lagu tu juga, sebab senang dah rhyme tu juga kan. Bunyi dia sama. Yang tu kelasku bersih, angkat tangan pula. Tolak kerusi, kemas meja, simpan alat tulis. Maksud dia simple je, sebab dia berkaitan dengan apa yang dia orang buat dalam kelas. Dah habis ke? Terima kasih. Okey, terima kasih juri. Ada lagi? Ada sikit-sikit. Sebenarnya data itu yang rich, itu yang kita nak tengok lah. Untuk pelajar kreatif. Maksudnya itulah data yang kalau doktor present, that is the more valuable data rather than peratusan ni sebenarnya. Okey, nanti saya buat yang tu, anekdot jurnal reflektif, saya ambil yang tu. Boleh. Benda boleh keluar macam-macam dalam tu. Belajar tu reka-reka tu, itu penting. Ya, sebab yang tu dia yang bagi idea. Sampai saya kata, wah, saya dah lahirkan pelajar kreatif. Awalnya kamu ni cepat besar. Macam tu. macam kita cuba keluar daripada Nanti kita buat gelung lain. kita cuba keluar daripada this is good, this is not good. Okey. Keluar daripada situ, di mana kita kena cakap okay, this is good because Menggalakkan pelajar. kita boleh selain daripada dia ingat boleh berbaris, dia boleh juga Mencipta. Ya. Itu I rasa that one is more valuable than 50% dapat pelanggan, 50% but that one is okay juga. Okey juga. It's more valuable. Itulah. Okeylah. InsyaAllah nanti saya buat kajian tindakan kedua. Okay. Pelajar tu insyaAllah. Kita kan tak berhenti kan? Ya, sentiasa. Okey, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada pembentang yang pertama. Seterusnya dipersilakan pembentang yang kedua, Cik Nurul Syazwani binti Omar daripada Kolej Matrikulasi Pulau Pinang dengan tajuk kajian Amalan PAK 21 untuk meningkatkan kemahiran pembezaan dengan pendekatan EXY differentiation. Dipersilakan. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Nama saya Nurul Syazwani binti Omar. Saya daripada Kolej Matrikulasi Pulau Pinang dan saya akan membentangkan dan berkongsi kajian tindakan kami yang bertajuk Amalan PAK 21 untuk meningkatkan kemahiran pembezaan dengan pendekatan easy differentiation. Easy ke, EXY ke? Sebenarnya sepatutnya ejaan dia EZY, tapi bila dah banyak-banyak rename folder, saya tukar jadi EXY. Maksud saya masa saya create APK tu, file aplikasi tu, lama-lama saya pening, so saya eja dia sebagai EXY. Tapi easy lah, easy differentiation. Boleh lah. Sabar je lah. Okey, yang pertama sekali daripada refleksi saya sebagai pensyarah matematik. Jadi basically pensyarah matematik yang dah mengajar selama 10 tahun lebih. Jadi kami dapati, dan saya dan kawan-kawan lah, kami dapati topik pembezaan ataupun topik differentiation ni adalah salah satu topik yang sangat mengelirukan pelajar.
Ini disebabkan dalam topik pembezaan ni sendiri ada banyak formula yang nak kena ingat. Sebab dia kena ingat daripada trigonometric function, dia kena ingat logarithmic function, exponential function and so on. Ada banyak sangat formula yang nak kena ingat. So biasanya student-student dia akan gunakan formula yang salah. Contohnya untuk log dia guna untuk eksponen, ataupun trigo tapi differentiate tak habis. So biasanya untuk mengatasi lah masalah-masalah itu, so sebab tu kami buat satu intervensi lah. Jadi kita share intervensi. Okey, antara laporan kerja calon juga bagi PSPM, kami dapati yang pelajar-pelajar sangat lemah topik pembezaan. Terutama sekali sebab pembezaan ni dia 25 markah daripada 100 markah. Maksudnya kalau dia tak boleh buat pembezaan, dia memang tak boleh dapat A. Bilangan A kan. So kena tengoklah kiranya pembezaan. Selain daripada tu, kalau kata dia tak mahir untuk membuat pembezaan, ini pembezaan ni tajuk ke-9, tajuk ke-10 adalah aplikasi pembezaan. So kalau pembezaan tak boleh buat, tak payah tengoklah chapter 10, biasanya aplikasi tu memang akan ada masalah lagi. So chapter 9 kena guna, chapter 10 pun kena guna. Okey, kemudian kami juga telah melaksanakan satu tinjauan awal di dalam kelas tutorial mengenai masalah pembelajaran bagi topik pembezaan. Jadi pelajar-pelajar kata, 89% pelajar kata dia tak dapat bezakan formula pembezaan dengan tepat. 94% kata saya mengalami masalah dalam menentukan formula yang betul untuk menjawab soalan pembezaan. 89% kata masalah penentuan formula dalam topik pembezaan telah menyebabkan saya hilang minat. So dia tak nak cuba pun sebab dia dah hilang minat dah. Okey. Jadi, kami juga merasakan pendekatan pengajaran yang kami gunakan harus lebih kreatif dan relevan dengan perkembangan dunia pendidikan yang dinamik. Fokus bagi kajian tindakan kami ini adalah untuk mencari penyelesaian kepada masalah pelajar dalam menjawab soalan-soalan yang melibatkan pembezaan. Topik pembezaan ini merupakan topik yang mempunyai pecahan markah yang tinggi seperti saya mention tadi, 25 markah. Sekiranya masalah pembezaan ini dapat diselesaikan, makanya pasti prestasi pelajar itu akan meningkat. So dia akan membantu untuk pelajar jawab chapter 9, chapter 10, and then untuk second sem pun dia boleh jawab juga untuk integration. Sebab integration pun memerlukan differentiation juga. Yang itulah yang topik lain tu akan digunakan pada chapter 10 dan akan digunakan pada semester 2 juga. Menyedari isu-isu ini, kami ingin merancang serta melaksanakan satu kaedah intervensi yang berupaya untuk membantu pelajar bagi mengenal pasti formula yang betul bagi menyelesaikan soalan-soalan dalam topik pembezaan. Kajian tindakan kami ini menggunakan model kajian tindakan Chemist and McTaggart. Dengan berpandukan model ini, kajian kami bermula dengan membuat refleksi pada peringkat awal, pada tinjauan awal itulah. Kami reflect apa yang berlaku di dalam kelas dan seterusnya kami merancang dan bertindak untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pelajar. Seterusnya, kami membuat pemerhatian dan refleksi bagi setiap aktiviti yang dijalankan. Okey, so jadi objektif kajian tindakan ini adalah untuk menambah baik amalan pengajaran dengan menggunakan pendekatan easy differentiation untuk meningkatkan kemahiran pelajar dalam menyelesaikan soalan pembezaan dengan amalan pembelajaran abad ke-21. Kajian ini melibatkan 18 orang pelajar modul sains fizikal semester 1 bagi sesi 2022, 2023 dan melibatkan 9 orang pelajar perempuan dan 9 orang pelajar lelaki. Bagi pelaksanaan, so kami bermula dengan ujian diagnostik untuk menentukan sampel kajian tindakan. Jadi kami memberi 4 soalan bagi dalam 40 minit and then kita kutip hasil dia dan kita analisakan keputusan pelajar tu. Seterusnya, dalam minggu yang berikutnya, dalam kelas tutorial, kami menjalankan intervensi. So, kami perkenalkan aplikasi Easy Differentiation untuk pelajar-pelajar cuba. Dan terakhir sekali, seminggu selepas intervensi tu, kita buat ujian formatif untuk kita tengok macam mana progress so far. Boleh tangkap ke tak boleh tangkap. Okey, so untuk intervensi, so ini yang kami jalankan lah.
sebagai proses intervensi. So aplikasi ini dibangunkan menggunakan Billbox dan dah masuk dekat Google Play Store lah. Dalam Google Play Store ada, boleh cari Easy Differentiation, EXY Differentiation. So ada aplikasi inilah. So kalau tengok aplikasi ini page yang paling depan. So ada bahagian kredit, intro, subtopik. So subtopik yang inilah. Ni subtopik. So daripada sini pelajar tu dia boleh tengok subtopik mana yang dia tak mahir dan yang dia nak belajar lagi. So contohnya kalau dia kata basic tu pun dia tak lepas lagi. So mungkin dia nak tengok bahagian derivative of a function. So dia boleh mulakan dengan summary. Kalau dia tak confident, dia boleh start dengan summary dulu. Kalau dia memang dah confident, dia boleh start dengan quiz. So yang kat sini tak nampak lah, tapi sebenarnya kalau jawab quiz tu, ini contoh quiz tu, dekat quiz ni dia ada nyawa live. Maksudnya kalau dah 3 kali dia cuba, nyawa tu akan berkurang. So dia akan dapat yang ni lah, good try, kena try lagi sekali. So yang ni dia boleh cubalah sampai dia dapat betul. So kalau dia dah dapat betul, semua dah jawab, dekat bahagian quiz ni, bawah ni dia akan keluar star. So sama ada 1 star, 2 star atau 3 star. So kalau dalam kelas, biasanya student akan berlumba lah, sebab kalau yang ini dia buka sound kan. Kalau dia kalah, dia akan dengar bunyi kaca pecah. Macam mana bunyi kaca? Bunyi kaca lah, bunyi kaca pecah. Tapi kalau dia jawab dengan betul, dia akan dengar bunyi clap. So biasanya kalau kata budak ni, dia suka lah kalau dengar bunyi-bunyi macam tu. Dia seronok dengar, nanti dia akan compare dengan kawan-kawan kan. So dia pun nak dapat betul juga kumpulan dia. So nanti dia akan buat bersama-sama. So dalam nota ni juga rasa macam kejap je cakap. Okay. Nah, dalam nota ni juga untuk pelajar-pelajar yang mana dia belajar secara visual, so dia ada banyak color juga. So dia boleh pilih color pula dah. Astaghfirullahalazim. Dia boleh tengok color dan dia boleh faham lagi lah berdasarkan color tu. Kita memang buat notes untuk pelajar yang belajar secara visual, mudah sikit lah untuk dia tengok. Okay, next. Okay, sebagai pemerhatian dan dapatan kajian, jadi yang kami dapat nampak dan kami bandingkan antara ujian diagnostik dan juga ujian formatif, apa yang kami nampak adalah pelajar-pelajar menunjukkan apa orang kata peningkatan yang sangat ketara. So terutama sekali kalau tengok masa ujian diagnostik tu, dia mostly sebab dia tak minat lah kepada pembezaan tu. So sebab tu kalau tengok dia lebih kepada bahagian baik, lulus dan gagal. Tapi selepas kita macam jalankan intervensi, so makin lama dia makin minat. So kalau tengok dia lebih kepada bahagian cemerlang dan juga kepujian. Okay, so selepas intervensi, pelajar-pelajar menunjukkan minat dalam topik pembezaan. Mereka menjawab soalan-soalan performatif yang kita berikan tu dengan penuh keyakinan. So kalau sebelum ni rasa macam tak minat apa semua tu, so sekarang masa ujian formatif dah jawab dengan laju. Dan ada yang hantar awal pun ada jugalah, dah semakin minat. Kemudian pelajar-pelajar juga menunjukkan nilai-nilai murni seperti berkolaboratif, berkeyakinan diri dan bekerjasama semasa sesi intervensi itu, sebab dia buat bersama dengan rakan-rakan. So bagi penyelidik amat berpuas hati melihat keputusan pelajar yang meningkat. Hasil intervensi penyelidik mencapai objektif seperti yang dirancangkan. Keputusan ini memberikan semangat dan keyakinan kepada penyelidik untuk berkongsi dengan pensyarah-pensyarah matematik yang lain lah. Secara keseluruhan PAK 21 dapat dipupukkan di dalam PDPC dengan menggunakan easy differentiation. Pelajar bebas membina pengetahuan dan kesilapan juga boleh dibuat. So pensyarah bertindak sebagai perancang, pengawal, pembimbing, pendorong, penilai dan murid sebagai pembelajar aktif. Sekian, terima kasih. Habis aku. Okey, terima kasih Puan Nurul Syazwani. Baik, soalan yang laju daripada saya. Puan, kalau dilihat cara Puan mengutip data hanya menggunakan ujian diagnostik dan juga ujian formatif, dan itulah yang menunjukkan peningkatan di dalam kiranya kemampuan pelajar untuk mendapatkan kefahaman tersebut, betul? Selain tu ada pemerhatian jugalah. Pemerhatian pun ada juga. Okay. Jadi bila Puan at the end of it all, you actually reported on the refleksi tu, yang saya rasa sangat mustahak untuk dilihat sebenarnya bagaimana pelajar tu belajar. Sebab tadi Puan ada sebut something like dengan warna jadi pelajar yang visual, dia berminat.
Okey, pelajaran kita banyak macam-macam lagi. Visual, kinestetik dan juga auditory. Jadi yang lain ni ada tak Puan kata kiranya? Itu untuk dipikirkan kemudian lah. Jadi bila Puan mendapatkan maklumat dari pelajar tu sendiri, di situ Puan akan lebih banyak dapat membuka jalan untuk menambah baik. Okey, dan bila menambah baik itu bukan untuk yang ini sahaja, tapi mungkin untuk yang akan datang pun, topik-topik lain pun boleh juga ditambah baik dengan menggunakan elemen-elemen yang sama. Jadi di situlah kiranya sebenarnya apa yang kita dapat. Memang keputusan yang baik itu adalah idaman semua, tetapi elemen sebenar yang kuat di dalam I think that is an innovation kan. Sila masuk dalam innovation juga. Ya, dan sebaiknya apabila nak ke innovation pula dicadangkanlah supaya membuat sedikit needs analysis. Ini cerita lain cerita innovation, membuat sedikit needs analysis supaya kita tahu pelajar suka apa selain daripada apa yang kita bayangkan mereka suka. Zaman kita tu zaman mereka apa pula. Jadi itulah. Laju kan? Okay. Laju betul Ustaz. Oi. Boleh keep up tak ni? Tak tarik nafas ni. Banyak lagi. Okey, baiklah. Alright. Saya agak tertarik dengan pembentangan ni, dan memang I can see a lot of potentials. So jadi saya sebenarnya menyokong apa yang Dr. Aizah sebut tadi. Sebenarnya dengan satu easy ni, dia banyak sangat potential, tapi hanya pencapaian saja yang diukur. Jadi dia jadi macam downplay. Downplay apa? Downplay the importance of easy differentiation ni. Jadi bila saya tanya, saya tulis satu je, saya hanya pencapaian yang diukur. Bagaimana dengan pengalaman, bagaimana proses pembelajaran, dan bagaimana pada proses pengajaran. Yang patut yang kita explore more lah. So after this, what you can do is you can do that. Dan dalam kertas ni saya juga tak nampak apa dia elemen-elemen penting easy ni. Dia apa yang menjadikan dia satu. Saya nampak adalah apa dia, tapi tidak dinyatakan. Jadi itu yang perlu didetailkan lagi. Ditulis. Didetailkan dia ni berdasarkan prinsipal apa atau teori apa. Tapi saya dah nampak lah apa teorinya. It's just that you have to put it in the paper. Orang matematik kan, dia senang tunjuk macam ni lagi daripada writing. Tapi dia kena describe apa dia teori-teori yang digunakan. Jadi saya nampak tu lah, macam you sebut you ada apa tadi yang pecah kaca lah, nyawa lah, all those are very theoretical tau sebenarnya. Ya, kalau kita highlight that theory together with your kajian ni, then I think it will be better. So untuk yang langkah gegelung yang seterusnya, you could explore that as well. Macam itulah. So I see a lot of potential. So sayang. Thank you. Terima kasih. Okay, terima kasih diucapkan kepada pembentang yang kedua. Terima kasih juga kepada juri atas soalan yang sangat laju. Tak sempat saya nak tekan loceng. Okay, boleh 15 minit lagi. Okay, so saya boleh teruskan dengan pembentangan yang ketiga. Dijemput Encik Chin Hak Chun daripada Kolej Matrikulasi Kedah dengan tajuk kajian meningkatkan kemahiran menyelesaikan masalah persamaan pembezaan peringkat pertama menggunakan pendekatan GPS. Dipersilakan. Hilang lah. PowerPoint. Oh, okey. Cuba tekan project. Ya, takut seru. Paparan tu tak ada.
Okey, selamat tengah hari dan salam sejahtera kepada panel juri dan juga hadirin sekalian. Okey, saya wakil daripada kumpulan The Matrix, Kolej Matrikulasi Kedah, ingin membuat perkongsian untuk kajian kami yang bertajuk meningkatkan kemahiran menyelesaikan masalah persamaan pembezaan peringkat pertama dengan menggunakan pendekatan GPS. Okay, so untuk pendahuluan, matematik merupakan subjek teras yang penting lah. Okay, cabang ilmu ini boleh membantu pengembangan dalam berfikir secara pantas. Subjek ini juga merupakan asas kepada perkembangan untuk berfikir secara sistematik, menggunakan angka, membuat perhitungan dan membuat keputusan berdasarkan kepada analisa yang logik. Namun seringkali didapati pelajar mengeluh susah, tidak faham dan trauma terhadap matematik. Dalam pengalaman mengajar selama 17 tahun ini, mendapati bahawa pelajar cenderung untuk menghafal dalam menyelesaikan masalah. Mereka tidak memahami konsep matematik yang sepatutnya. Okay. So konsep persamaan pembezaan memainkan peranan yang sangat penting dalam bidang pemodelan dan memahami masalah kehidupan seharian. Okay. So untuk topik ini, persamaan pembezaan, ia diajar dalam topik 3 dalam semester 2 untuk matematik sains matrikulasi. Untuk kajian ini kami menggunakan model Lewin yang mempunyai 4 langkah, iaitu merancang, bertindak, memerhati dan mereflek. Okay. Seterusnya refleksi, PDP. So pembelajaran matematik memerlukan asas pemahaman yang kukuh terhadap konsep matematik dan keupayaan untuk menyesuaikan aplikasi dengan situasi semasa. Okay. Pernyataan ini diperkukuh oleh Young dan Nasri tentang kelemahan untuk memahami dan menukar masalah matematik dalam bentuk ayat kepada nombor. Kajian Lim juga mendapati bahawa pelajar suka pelajari matematik yang dikaitkan dengan perkataan berbanding dengan angka dan huruf. Dari segi aspek refleksi pensyarah, pengajaran dan pembelajaran pensyarah lebih tertumpu kepada komunikasi sehala dan berpusatkan pensyarah. Dan tempoh masa yang diperuntukkan untuk subtopik persamaan pembezaan ini juga agak singkat. Dan pensyarah terpaksa mengejar silibus yang agak padat lah. Okay. Dari aspek pelajar pula, pelajar merasakan mereka agak malas membaca soalan berbentuk aplikasi. Kenapa? Kerana kebanyakan dalam bentuk ayat, okay, yang agak panjang. Pelajar juga tidak berupaya untuk mengurus dan menyusun maklumat soalan, dan juga mereka menghadapi masalah untuk menterjemah soalan yang berbentuk ayat kepada persamaan matematik yang betul. Okay, fokus kajian untuk kami adalah yang pertama, bertujuan untuk mengatasi masalah dalam menyelesaikan persamaan pembezaan. Dan kedua, membantu pelajar memahami dan menginterpretasikan maklumat dalam menyelesaikan persamaan pembezaan. Dan objektif kajian pula meningkatkan kemahiran pelajar dalam menyelesaikan masalah persamaan pembezaan peringkat pertama. Okay. Seterusnya, untuk kumpulan sasaran, responden kami terdiri daripada 20 orang pelajar aliran fizikal kelas F3 T1. Mereka terdiri daripada 12 orang pelajar perempuan dan 8 orang pelajar lelaki, di mana mereka adalah individu yang mempunyai pencapaian grade purata C+ dalam subjek matematik tambahan SPM. Dan kesemua pelajar adalah berketurunan Melayu. Okay. Dan seterusnya, kita tengok planning, perancangan dan pelaksanaan.
Okey, untuk pengumpulan data awal terdapat 5 kaedah digunakan. Okey, so kaedah pertama adalah pemerhatian daripada proses PDP. Didapati pelajar kurang memberi respon ketika kelas diadakan. Okey, mereka tidak dapat menjawab soalan yang diberikan oleh pensyarah. Okey, dan seterusnya menyemak latihan tutorial pelajar, temubual dengan pelajar, juga mendapati pelajar tidak confident lah, okay, untuk menjawab dan tidak berminat, okay, dalam soalan berbentuk aplikasi. Okay, dan seterusnya kuizi juga dijalankan. So aktiviti ini merupakan soalan beraneka pilihan di mana mereka pelajar menguji pemahaman pelajar untuk menterjemah ayat dalam soalan kepada persamaan matematik. Untuk kuis ini ada 5 soalan yang perlu dijawab dan keputusannya yang diperolehi adalah daripada 20 orang pelajar tu 15 yang mendapat markah penuh dan 5 lagi mendapat hanya 4 markah. Okay, dan selepas aktiviti kuizi dijalankan, okay, so lembaran kerja diberi dengan 2 soalan aplikasi dalam 2 bentuk yang berlainan. Okay, so bentuk yang pertama mengkehendaki pelajar menjawab soalan ni tanpa panduan yang khusus. Okay, dan bentuk yang kedua pula pelajar diberi panduan dengan membahagikan soalan kepada sub-soalan dengan maklumat yang lebih tersusun. Okay. Tujuan memberi pelajar kepada 2 bentuk soalan ini adalah untuk menguji sama ada terdapat perbezaan markah yang diperolehi oleh kedua-dua bentuk soalan. Okay. Dan markah penuh untuk kedua-dua bentuk soalan adalah 10 markah dan diberi secara berasingan lah 2 bentuk soalan. Dan hasil analisis min markah daripada kedua-dua bentuk soalan di mana bentuk kedua mendapat markah yang lebih tinggi dengan pencapaian min tu 2.56, okay, daripada 10 markah 2.56 berbanding dengan min markah bagi bentuk pertama iaitu hanya 2.36. Okay. So keputusan ini menunjukkan tiada perbezaan yang sangat ketara antara kedua-dua bentuk soalan. Okay, so ini menunjukkan mereka memang lemah lah. Mereka memang lemah dalam menjawab soalan berbentuk aplikasi. Okay, so dengan ini pengkaji merangka satu pendekatan untuk membantu pelajar dalam menyelesaikan masalah persamaan perbezaan. Okay, seterusnya tindakan dilakukan intervensi dengan memperkenalkan pendekatan GPS. Okay. Okay. So GPS sebenarnya adalah akronim kepada 3 langkah penyelesaian aplikasi di mana G adalah mengambil kira huruf pertama untuk general solution, okay, iaitu mendapatkan penyelesaian. Okay. Langkah seterusnya iaitu P lah, P particular solution, pelajar dikehendaki untuk mendapatkan penyelesaian khusus, dan terakhir adalah solving problem, okay, daripada dengan menyelesaikan masalah yang dikehendaki. Okay. Dan selepas itu pelaksanaan tindakan lembaran kerja diberi kepada pelajar, dan selepas seminggu pendekatan GPS diperkenalkan dengan memilih satu contoh soalan dan angka penyelesaian. Okay, pelajar dibahagi kepada 5 kumpulan dengan diketuai seorang pelajar bertindak sebagai mentor, dan setiap kumpulan akan diberi latihan dan dibantu oleh mentor masing-masing. Dan terakhirnya, wakil kumpulan dikehendaki membentangkan hasil penyelesaian mereka. Okay, dan selepas 3 minggu, kuis ujian bertulis dilaksanakan. Okay, so dapatan kajian daripada itu adalah perbandingan antara keputusan lembaran kerja dengan kuis yang dijalankan, dan
daripada keputusan itu mendapati pelajar 16 daripada 20 pelajar mendapat markah penuh. Okey. So dan lagi 4 orang tu dapat 9 markah. Ini kerana mereka melakukan kecuaian dalam melakukan penyelesaian. Okey. So perbandingan markah lembaran kerja ini menunjukkan peningkatan yang positif lah selepas pendekatan GPS ni diperkenalkan. Okey, dan refleksi pelajar memberi respon yang sangat positif lah semasa perbincangan dalam kumpulan, dan interaksi juga berlaku antara guru pelajar dan dengan sesama pelajar, dan mereka boleh berkongsi pengetahuan dan pengalaman dengan rakan-rakan. Okey, dan amalan ini selaras dengan pedagogi abad ke-21 ialah pedagogi yang menitikberatkan interaksi di antara pelajar secara kolaboratif. Okey, dan amalan cybergogi juga diterapkan melalui aktiviti kuizi di mana pelajar menjawab soalan secara atas talian, dan ini sejajar dengan menyahut cabaran kerajaan ke arah kurikulum tersedia masa hadapan. Okey, dan refleksi pensyarah pula berasa puas hati dan gembira pelajar dapat mengikuti proses PDP yang dijalankan. Pembelajaran pusat kepada pelajar juga berlaku. Okay, dan kesimpulan dia, pelajar yakin dan berinisiatif untuk menyelesaikan soalan yang diberikan dalam buku tutorial. Okay, tetapi dalam kajian ini, ujian ni terdapat 3 orang pelajar tidak dapat memberi komitmen lah terhadap kajian inilah. Okay, dan terakhir, semasa menjalankan kuizi juga ada masalah pencapaian internet lah dalam semasa aktiviti dijalankan. Okey, sekian, terima kasih. Okay, thank you, Cik. Okay, terima kasih. Cik, soalan saya simple je lah. Kenapa teknik GPS ni telah dipilih, dan apa komponen GPS ni? Komponen GPS. Maksudnya ada tak dia theoretical background of GPS ni? Kenapa dia dipilih menjadi satu teknik yang berbeza daripada teknik konvensional? Sebenarnya GPS ni dia cuma satu langkah untuk memudahkan pelajar mengikuti untuk menjawab soalan lah. Sebab dia adalah 3 langkah lah yang digunakan untuk selesaikan soalan yang berbentuk masalah persamaan pembezaan. Kalau macam satu panduan, satu konvensional, kalau konvensional tak adalah GPS ni? Tak ada. Tak adalah. Okey, Mr. Chin, just satu soalan. Ya, doktor. Okey, berkenaan dengan GPS juga. What do you call? Okey, berkenaan dengan pelajar yang tidak dapat menjawab soalan tu atau tidak mendapat markah penuh. Okey, ditanyakan tidak kenapa mereka tidak mendapat markah penuh itu, dan adakah disebabkan oleh kalau tadi disebut kecuaian. Jadi kecuaian. Betul, adakah itu kecuaian yang kita andaikan dia cuai, ataupun ada perkara-perkara dalam GPS itu yang perlu ditambah sedikit untuk memberikan pelajar-pelajar yang mungkin agak lemah daripada yang lain-lain tu untuk mendapat lebih information ataupun anything. Ada tak? Setakat ni tak ada. Okey, pelajar dia terlupa. Dia try dari dalam menulis balik jawapan yang dia dapat tu dalam persamaan. Okey, mungkin itu boleh diambil sebagai satu pengajaran untuk kita sebagai pengajar, bahawa perlu dalam GPS itu ada peringatan bahawa tolong cek balik certain things. Jadi kita akan memperbaharui GPS itu dengan memberi input yang mungkin ada. Kalau dah seorang boleh, berapa orang? 4 ya? 4 tu ramai sebenarnya. Okey. Daripada 20 tu 4 itu dah berapa peratus sebenarnya. Jadi pelajar ni memang dia betul-betul cuai ataupun ada masalah lain, itu pun kita boleh find out further, so that GPS itu boleh diperbaharui sikit, ditambah baik sikit. Ya. Okey, itu saja. Okey, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada pembentang yang ketiga. Para
Para pembentang, para juri, seterusnya hadirin sekalian, dialu-alukan kehadiran Tuan Sohaimi bin Saidin, Pengarah Kolej Matrikulasi Pulau Pinang, serta Encik Muhammad Arifin bin Abdul Aziz, Timbalan Pengarah Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan. Sebentar tadi, berakhirnya sesi pembentangan selari 5 bagi kategori penyelidikan. Banyak ilmu baru yang kita perolehi hari ini. Semoga setiap kumpulan akan beroleh kejayaan. Terima kasih diucapkan kepada semua kumpulan dan terima kasih diucapkan juga kepada juri. Sebagai tanda penghargaan akan disampaikan sijil kepada para